Kita belajar mengira, bersama kita berjaya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kalinya saya nak ucapkan selamat datang ke SMK Bandar Baru Perda untuk tahun 2022. Inilah nama saya Cikgu Harmizal bin Majid. Okey, macam mana? Kamu dah berada di sekolah ni berapa hari? Hari ni hari yang kelima. Okey tak sekolah menengah ni? Jadi taklimat yang pertama saya nak sentuh berkaitan dengan waktu masuk ke sekolah. Okey, waktu masuk ke sekolah, kamu masuk melalui pintu pagar mana? Ada tak yang masuk melalui pintu pagar besar ni? Ada tak? Kamu tak dibenarkan masuk melalui pintu pagar besar. Sama ada yang mana yang tinggal di flat belakang ni, kamu masuk melalui pintu pagar kecil di belakang. Siapa yang masuk melalui pintu pagar kecil dekat belakang ni? Okay, so majoriti yang mana yang masuk pintu pagar kecil, kamu datang jalan kaki ya? Betul. Kalau datang jalan kaki, kamu masuk pagar kecil dekat belakang. Yang mana yang masuk pagar kecil di depan, di hadapan kantin ni, kebanyakannya waris yang hantar. Betul tak? Tak, jalan kaki juga. Duduk kat mana? Oh, sini. Yang belah depan. Mana yang duduk sama ada dekat kondo ni, dia akan jalan kaki ataupun waris hantar. Pagar kecil di depan. Okey, pagar kecil di depan dan di belakang ni pukul 7.30 last akan ditutup. Maknanya kamu kena datang sekolah sebelum 7.30 pagi lah. Kalau pagar kecil di belakang tu tutup 7.30, macam mana kamu nak masuk ke sekolah? Lompat pagar? Kalau lompat pagar tu salah lah. Kamu dah melanggar kesalahan. Kalau 7.30 kamu lewat, pagar dah tutup, maknanya kamu kena jalan kaki terus ke pagar besar. Kalau di belakang, jarak dia lebih jauh lah. Okey, kamu akan masuk melalui pintu pagar besar. Sama juga pagar di depan ni. 7.30 dah tutup dah. Makcik guard dah tutup dah pagar tu, kamu tak boleh masuk pagar kecil. Kamu kena masuk melalui pagar besar di depan ni. Kalau masuk pagar besar di depan ni, maksud dia apa? Lewatlah. Bila lewat, kamu dah pun melanggar peraturan sekolah. Bila dah langgar peraturan sekolah, kamu kena buat catatan sikit lah dekat buku yang ada di situ. Bukan tak boleh masuk lah. Boleh masuk. Tapi kena catat buku dekat pondok guard tu. Nanti makcik yang jaga tu dia akan suruh kamu isi nama lah kat situ. Okay, nanti akan ada cikgu yang bertugas untuk jaga pagar. Jadi bila masuk macam biasa, ikut SOP, ambil suhu dan pakai pelitup muka. Okay, pelitup muka mesti kena pakai lah sepanjang masa. Saya cakap ni saya buka lah sebab nanti tak apa nak clear. Pakaian, setiap kali nak masuk ke kawasan sekolah, pakaian kena pastikan kemas lah. Kamu masuk ke kawasan sekolah, kena kemas lah. Okay, masuk ke kawasan sekolah, kena kemas sebab kita nak latih disiplin kamu. Kena jadi seorang yang berdisiplin, kekemasan diri tu kena jaga. Okay, yang kedua, pakaian rasmi sekolah setiap hari. Apa dia pakaian rasmi sekolah kamu? Uniform sekolah yang lengkap lah, yang putih ni. Okay, pakai pakaian yang lengkap, kecuali kalau kamu ada PJ lah. Kalau ada PJ, kamu dibenarkan pakai baju PJ yang sekolah punya. Sentiasa bertali leher bagi lelaki dan pastikan lencana dah ada lah. Saya tengok ada yang tak bubuh lencana lagi. Lencana letak dekat mana? Patutnya lah lencana kamu tu di poket, bukan di atas. Kalau kamu letak lencana di atas, nanti kamu akan dapat name tag, tanda nama. Tanda nama nak letak kat mana? Lagi atas. Kita tak nampak lah lagi. Dan untuk perempuan pula, lencana letak di tudung lah. Jangan lencana letak kat baju pula. Lepas tu pakai tak nampak lah. Semua pakai baju kurung. Kalau sengaja, okey, yang ni penting, sengaja tak pakai uniform sekolah,
Kalau kamu saja-saja je, tak ada alasan, sajalah. Sebab apa? Abang-abang senior tu tak pakai, sengaja tak pakai baju uniform lengkap, kamu dianggap telah melakukan kesalahan disiplin lah. Setiap kesalahan disiplin akan dikenakan tindakan. Kalau basah ke apa, cikgu bolehlah guna budi bicara lagi. Sebab apa tak pakai baju uniform lengkap? Boleh bagi alasan. Kalau alasan tu munasabah, tak apa. Tapi kalau saya saja nak pakai, tak boleh lah. Kemudian rambut. Rambut ni penting . Kamu dah masuk sekolah menengah. Sekolah rendah dulu rambut boleh panjang tak? Bang, boleh rambut berpesyen macam tu. Kalau sekolah rendah, peraturan rambut pun dah ada, tak boleh panjang, tak boleh melebihi kening, belakang tak boleh mencecah kola, belah tepi telinga ni tak boleh sampai menutupi telinga. Sekolah menengah pun sama macam tu lah juga. Cikgu belajar perempuan boleh rambut panjang cikgu. Macam mana? Kalau belajar perempuan nak kira, nak suruh mereka potok macam apa ke? Belajar perempuan lain lah, mereka pakai tudung, tak tahu. So, lelaki jaga kekemasan. Yang ketiga, kad merah. Masa kamu beli buku hari tu, kad merah ada tak? Ada kan? Jadi kad merah kamu tu kad disiplin . Kamu masuk sekolah ni daripada tingkatan 1 sampai lah tingkatan 5 nanti, kamu akan bawa kad tu. Siapa yang dah penuh kad tu nanti dia kena beli. Penuh ni maksud dia apa? Banyaklah kesalahan yang dia buat. Kalau penuh kad kena beli baru. Untuk kad merah kamu tu, kamu kena isi nama dan lengkapkan maklumat. Lengkapkan maklumat kamu. Kalau ada gambar, lekat gambar tu . Nanti kita tengok 5 tahun akan datang, gambar kamu tu sama lagi ke dah berubah dah? Gambar tingkatan 1 tengok bersih suci je, mai tingkatan 5 tengok berjambang penuh. Kena letak gambar lah kalau ada gambar. Serahkan kad merah yang dah lengkap tu kepada guru kelas. Terusnya peraturan keluar masuk kelas. Yang ni mesti. Peraturan keluar masuk kelas. Pukul 7.30 pagi, kamu dah pun kena ada dalam kelas. 7.30 mesti berada di dalam kelas. 7.30 hingga 7.45 tu 15 minit tu masa untuk pengurusan kelas. Kamu bersama-sama dengan guru kelas kamu di dalam kelas. 7.30 minit pagi dah ada di dalam kelas. Sebab PDPC, pembelajaran kamu akan bermula jam 7.45. Jadi pelajar tak dibenarkan keluar kelas jika tak ada urusan. 7.30 tu duduk dalam kelas, jangan keluar pergi mana-mana. Bukan kawasan kamu. 7.30 tu berada di mana? Di dalam kelas. Guru kelas akan masuk buat pengurusan kelas sampai 7.45. 7.45 PDPC dah bermula lah. Seterusnya, kalau kamu nak keluar kelas, bermula daripada 7.30 tu, kalau lah kamu nak keluar kelas, kamu mesti minta kebenaran kepada guru. Kalau cikgu tak ada dalam kelas, nak buat macam mana? Emergency ni nak keluar ujung-ujung lah ni, cikgu tak ada dalam kelas, boleh keluar tak? Tak boleh. Kalau nak keluar juga, pastikan kelas sebelah, sama ada kelas di depan kamu ataupun kelas di belakang kamu, kalau ada cikgu masa itu, minta kebenaran daripada cikgu. Kalau tersompak dengan saya ataupun cikgu-cikgu yang lain, kamu keluar kelas tanpa kebenaran, dah kira melanggar peraturan sekolah. Nak keluar kelas, nak keluar kelas mesti kena ada pas kebenaran. Pas kebenaran tu minta daripada siapa? Cikgu nah. Kalau lah cikgu terlupa bawa pas, cikgu tak bawa pas keluar kelas, kamu nak keluar juga, cikgu dah benarkan tapi tak ada pas, minta cikgu tu tulis nama ataupun tulis sikit catatan kebenaran untuk keluar tu, sign, kamu pegang kertas tu lah sebagai bukti kamu diberi kebenaran. Seterusnya, buku peraturan sekolah yang warna hijau tu, baca ke tak? Kalau kamu beli buku yang lengkap, yang banyak 100 lebih tu, dalam tu ada kad, ada buku hijau, buku peraturan sekolah. Kecuali yang kamu beli buku sikit-sikit lah, tak ada lah. Kalau kamu beli set yang lengkap tingkatan 1 tu, memang ada buku peraturan dalam tu. Jadi buku tu kamu boleh tengok, tu abang tu berkurang dah. Semualah daripada kesalahan ringan sampai kesalahan berat. Saya tak mau detailkan benda tu, kamu boleh baca sendiri. Cumanya saya nak bagi tahulah kesalahan-kesalahan berat. Yang pertama, ponteng kelas. Cikgu masuk, cikgu cek tengok tak cukup seorang, cikgu akan laporkan dalam grup cikgu.
Sampai habis waktu dia masih lagi tak balik. Tak tahu hilang pergi mana, kena colek ke apa. Lepas tu habis je waktu cikgu tu dia mai. Maknanya dia dah something lah, ada sesuatu lah yang berlaku antara dia dengan cikgu tu. Jadi maknanya dia dah ponting satu waktu ataupun dua waktu cikgu tersebut. Itu dikira kesalahan berat lah. Cikgu tu bagi nama, siasatan dibuat, dia akan dikenakan tindakan. Sama ada ponting kelas ataupun ponting sekolah. Ponting sekolah tak masuk sekolah, dia kira yang tu lagi berat lah. Yang kedua, merokok. Merokok ataupun isap vape ataupun apa lagi? Pot. Pandai hamba. Dan seangkatan dengan dia lah. Itu pun dikira sebagai kesalahan berat. Merokok di tandas ke, di kelas-kelas kosong ke, dikira kesalahan berat. Yang ketiga, membuli ataupun peras ugut. Dikira kesalahan berat juga. Dan yang keempat ni, bergaduh. Saya ringkas-ringkaskan je. Kalau tengok dalam buku tu, dia ada sekali dengan hukuman dia. Nanti kamu baca, kamu faham betul-betul buku peraturan sekolah tu. Semua kesalahan berat ni, markah demerit dia tinggi lah. Kita akan panggil waris kalau berlaku kesalahan-kesalahan macam ni lah. Sebarang kes berat yang berlaku, boleh terus lapor kepada guru. Kalau lah berkaitan dengan kes buli ataupun peras ugut, kamu dibuli ataupun kamu diperas ugut, jangan diam-diam saja lah. Kamu kena pau ke apa, diperas ugut, minta duit dan sebagainya, sila laporkan kepada cikgu disiplin. Jangan buat tindakan sendiri ya. Tapi bergaduh dia pula. Minta aku sebab nak fight. Lepas tu kena sebiji lepas mata, baru teriak nak abang dengan cikgu, tak payah. Tak payah melawan. Sebab yang ni kes berat. Sebab dah ada berlaku kes gaduh, kes perahu sampai menyebabkan kematian. Jadi bukan kes ringan dah lah. Sentiasa memberikan salam lagi satu. Bila jumpa cikgu dah, bukan cikgu disiplin sajalah. Takutkan cikgu disiplin, jumpa cikgu disiplin bagi salam. Cikgu lain yang tak takut tak bagi salam. Tak boleh lah. Budaya salam tu daripada sekolah rendah pun dah memang nak buat lah. Betul tak? Yang terakhir lah, membawa barang-barang terlarang. Barang-barang terlarang semualah. Telefon, lagi apa lagi? Pen barang terlarang. Pen yang macam apa, nano stick tu. Nano stick lah, apa benda yang macam vape tu. Lah ni macam-macam. Ataupun alat-alat solek. Alat solek, rokok, pemetik api, vape, pot, permainan video, kad judi pun cikgu tak masuk kelas tu, dia duduk main judi kat belakang. Kad judi lah. Sebab cikgu sebut sebab benda ni berlaku sebab berlaku. Bila dapat, cikgu rampai aja, cikgu takkan pulangkan lah. Tak kira lah kamu pakai alat solek jenama Mary Kay ke, Mary Brown ke, tak kira. Cikgu rampai aja, tak bagi balik. Handphone, yang bawa handphone, kalau handphone tu dirampas, tak akan dipulangkan lah. Telefon kamu tak akan dipulangkan. Cikgu akan menghubungi waris kamu. Kalau waris kamu nak handphone tu, dia kena mai ambil kat sekolah. Kalau waris kamu marah sebab kamu bawa handphone, baris kamu tak mau ambil, cikgu ambil handphone tu, tak bagi dah lah, cikgu jual. Okey, setakat tu je. Tak ada apa dah. Cuba patuhi peraturan sekolah. Jangan langgar. Sebab banyak kesalahan yang kamu buat, markah demerit kamu banyak, nanti dia punya kesan buruk dia, sijil berhenti sekolah kamu. Dia bawa sampai 5 tahun tau. Kamu daripada tingkatan 1, kamu duk buat kesalahan-kesalahan yang sama berulang. Katalah kamu ponting kelas. Lepas kita ambil tindakan, kena tolak 5 markah demerit. Kemudian ponting lagi 5 markah demerit. Dia akan bawa sampai kamu tingkatan 5 nanti. Bila nak keluar sekolah nanti, tengok disiplin kamu memuaskan. Jadi sijil ponting sekolah kamu nanti dia tulis memuaskan sahaja. Try pergi minta kerja, tengok susah nak dapat kerja kalau kamu punya disiplin memuaskan. Jadi jangan kumpul demerit daripada tingkatan 1. Kumpul merit banyak-banyak tak apa. Tolong cikgu, kemudian dapat markah merit, dia boleh perbaik baliklah markah demerit kamu. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum tu cikgu akan perkenalkan dulu guru-guru yang bertugas di pusat sumber. Jadi yang pertama, ini gambar cikgu manalah tahu kamu tak kenal, kita selalu pakai face mask kan. Jadi nama cikgu ialah Cikgu Rohaiza binti Abdul Razak. Jadi segala urusan berkaitan dengan pusat sumber sekolah
kamu akan berhubung terus dengan Cikgu Rohaiza. Dan cikgu akan berada di pejabat di pusat sumber yang berada di tingkat 3. Pembantu cikgu ialah Cikgu Intan Zurina. Okey, Cikgu Intan Zurina juga akan berada di pejabat di pusat sumber sekolah. Bagi guru nilam, Cikgu Nur Suhaila. Jadi 3 orang ini guru-guru yang bertanggungjawab di pusat sumber. Lokasi ya. Di mana lokasi pusat sumber sekolah? Dia berada di blok B di tingkat 3. Okey, ini adalah lokasi pusat sumber. Okey, ini adalah dalamannya. Okey, kamu boleh nampak. Kamu boleh gunakan segala perkhidmatan yang terdapat di pusat sumber tersebut. Okey, yang kamu lihat ini adalah bilik media. Bilik ni diasingkan daripada bilik bahagian pinjaman buku, di mana di sini kamu diminta untuk buat tempahan dahulu jika kamu ingin menggunakan bilik media dan audio tersebut. Guru-guru kamu boleh menggunakan LCD di situ. Terus kepada perkhidmatan. Jadi waktu pinjaman bermula pada hari Isnin hingga hari Jumaat, iaitu pada hari persekolahan 9.45 pagi sehingga 11.15 pagi. Waktu itu sahaja. Okey, jangan lupa anda juga boleh menggunakan perkhidmatan bilik akses. Okey, kamu akan dibawa oleh pengawas pusat sumber untuk melawat di mana itu bilik akses, dan kamu boleh guna bilik akses tersebut untuk perkhidmatan seperti kamu boleh print latihan, kamu boleh melayari internet di situ, kamu boleh juga untuk mencari maklumat di bilik akses. Okey, ini adalah senarai perkhidmatan peminjaman dan pemulangan buku. Okey, seperti biasa, kamu boleh mula meminjam setelah cikgu sudah memasukkan data keahlian kamu. Jadi, sila bagi masa kepada cikgu untuk dapatkan maklumat diri kamu. Selesai sahaja pendaftaran keahlian, setiap pelajar akan diberikan satu kad library, satu kad perpustakaan. Cikgu hanya akan berikan sekali sahaja. Apa yang berlaku jika hilang? Okey, pertama, kamu boleh buat semula tapi dengan bayaran. Kamu kena bayar RM1 untuk dapatkan kad yang baharu. Kad yang pertama awal tu cikgu bagi percuma. Kalau hilang, kamu kena dapatkan semula dengan bayaran RM1. Bahan bacaan ada di situ, akhbar, majalah dan juga buku rujukan. Permainan, apa sahaja permainan yang ada boleh guna, tetapi sila dapatkan keizinan dahulu. Kalau kamu dapat keizinan daripada guru yang mengawas kamu ketika itu, dan ketika tu cikgu pun ada, kamu dapatkan keizinan dahulu. Okey, peraturan. Ada peraturan yang kamu perlu patuhi. Yang pertama, dilarang bising. Ini ketika pengajaran, sesi pengajaran berlangsung. Jadi kamu tak boleh bising. Yang kedua, pelanggan dilarang makan dan minum. Mana-mana perpustakaan di dunia ini tak ada lagi yang ada boleh makan dan minum. Jadi sama juga pusat sumber sekolah, kamu tak dibenarkan makan dan minum. Yang ketiga, dilarang mengoyak, menconteng. Kamu tak boleh koyak, tak boleh conteng buku, tak boleh gunting gambar dan juga merosakkan buku yang berada di pusat sumber sekolah. Jadi semua buku-buku itu adalah hak bersama. Tempoh pinjaman ialah selama 7 hari. Jika kamu lewat hantar, kamu akan didenda 20 sen setiap hari. Jadi jangan hantar lewat, hantar tepat pada masanya. Setiap penggunaan dan pinjaman alatan pusat sumber mestilah direkodkan. Setiap kali pelajar masuk ke pusat sumber, sila pastikan kamu tulis nama dan tingkatan. Jangan lupa juga untuk tanda tangan dalam buku rekod tersebut. Okey, sebelum meninggalkan pusat sumber, pastikan kerusi, meja, barang-barang yang kamu dah ambil tu disusun semula.
Okey, jangan biarkan begitu sahaja. Sila jadi pelajar yang bertanggungjawab. Apa sahaja perkhidmatan yang kamu gunakan, letak semula di tempat asal. Sebelum masuk ke perpustakaan, semua pelajar diminta untuk buka kasut kamu dahulu. Sila susun di luar perpustakaan. Semua murid perlu bertanggungjawab kepada keselamatan buku. Ini adalah tanggungjawab bersama. Bukan tanggungjawab cikgu sahaja, bukan tanggungjawab pengawas pusat sumber sahaja, tetapi tanggungjawab semua pelajar. Baik, buku kamu ambil dekat rak, pastikan kamu jangan letak balik di rak yang kamu ambil tu. Kadang-kadang kamu salah letak number. Setiap buku tu dia dah ada tag number. Jadi tak perlu letak di rak. Kadang kamu tak tahu. Jadi sila letak di rak yang cikgu dah sediakan. Rak pulangan buku. Baik, seterusnya aktiviti nilam. Kalau kamu perasan di aktiviti nilam tersebut, tiap-tiap minggu cikgu akan hantar satu link. Pernah tak kamu buka link tersebut? Baik, sila dengar. Aktiviti nilam ini adalah aktiviti yang bersambung. Kamu dah buat waktu sekolah rendah, betul atau tidak? Okey, tetapi untuk di sekolah menengah, kita tak ada lagi dah buku macam di sekolah rendah. Kita semua bergerak ke arah digital. Jadi kamu akan kena bergerak juga mengikut peredaran zaman. Jadi kamu pun kena klik link tersebut. Sila isi. Kamu akan nampak yang ni dulu. Jadi sila isi di dalam link aktiviti nilam. Kenapa kamu kena isi? Untuk apa? Aktiviti ini adalah akan dimasukkan dalam PAJSK kamu juga. Jadi ini penting untuk co-curriculum kamu. Markah co-curriculum. Jadi setiap bacaan yang kamu buat pada tahun ini akan dibawa sehingga ke tingkatan 5. Jadi sila buat bacaan tersebut dan sila isi. Ini. Start kamu klik sahaja link tersebut, dia akan minta kamu isi maklumat ini. Okey, nama pelajar, tingkatan. Kalau kamu tingkatan 1 Arif, tulis 1 Arif. Kemudian tajuk buku tersebut, tajuk bahan bacaan. Okey, kalau kamu baca satu berita pun boleh juga. Ataupun kamu bukan baca buku, kamu tengok YouTube pun boleh juga. Okey, YouTube pun boleh juga. Kemudian untuk bilangan muka surat, jika kamu baca buku, sila tulis muka surat tu ada berapa. Pengarang ataupun penulis buku, jenis bacaan. Okey, jenis bacaan kita ada yang paling ni ialah buku fiksyen dan buku bukan fiksyen. Buku fiksyen, buku cerita, buku komik dan sebagainya. Kalau buku bukan fiksyen, berkaitan dengan buku berkaitan fakta. Okey, jadi kalau kata kamu tengok YouTube, kamu kena letakkan sekali pautan video tersebut. Tarikh bacaan, terpulanglah ikut tarikh bacaan yang kamu baca pada hari tersebut. Dan sedikit ulasan buku, rumusan. 1 ayat pun dah cukup, tak perlu banyak. Baik, itu sahaja berkaitan dengan nilam. Kalau kamu ada apa-apa masalah berkaitan dengan perkhidmatan pusat sumber, nilam dan sebagainya, boleh datang berjumpa dengan Cikgu Rohaiza. Cikgu akan berada di pejabat di pusat sumber di tingkat 3. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan. Jika ada apa-apa soalan sama seperti tadi, sila maklumkan kepada cikgu. Saya suka datang sekolah. Kita belajar membaca, kita belajar mengira. Bersama kita berjaya. Happy yay yay, happy yay yay. Saya suka datang sekolah. Kita belajar bersama, hati jadi gembira. Ibu bapa pasti bangga. Masa boleh nama tu, kat dia boleh. Kalau
video. Happy yay. Saya suka datang sekolah. Kita belajar membaca, kita belajar mengira. Bersama kita berjaya. Happy yay.